Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang ini saya melihat satu video, saya menonton satu video menuntut kononnya tuntutan supaya Anwar Ibrahim letak jawatan. Menurut peguam ini, dia kata Anwar Ibrahim sebenarnya tidak layak menjadi Perdana Menteri. Dia mahu supaya turun Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sebelum kita teruskan ulasan ini, kita ketawa kambing dulu lah. Macam itulah, kita ketawa dulu lah. Sebab, apa yang dihuraikan oleh peguam ini, memang daripada segi undang-undang, ramai yang tak faham, ramai yang tak tahu. Sebab, mungkin ada orang yang cuba putar belit, pusing sini, pusing sana, undang-undang tersebut. Biasalah kan, peguam ini memang pintar. Daripada A boleh jadi Z, daripada Z boleh jadi B, B jadi D. Begitulah. Tapi sebelum itu, jom Anda tonton dulu video ini sebelum kita buat ulasan, dan Anda boleh tinggalkan komen Anda. Tapi sebelum itu, ada beberapa komen terlebih dahulu yang ingin saya bacakan kepada Anda semua, yaitu, kalau benar Anwar Ibrahim tidak layak menjadi Perdana Menteri menurut netizen, kalau benar Anwar Ibrahim tidak layak menjadi Perdana Menteri, satu persoalan netizen, jangan persoalkan lagi Anwar Ibrahim Perdana Menteri, kerana Anwar Ibrahim telah pun dipilih oleh Majlis Raja-Raja dan keputusan diambil oleh Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri ke-10. Jadi, kalau dah Anwar Ibrahim dilantik oleh Majlis Raja-Raja ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong, kenapa nak persoalkan lagi? Kedua, itu pertama. Yang kedua, kalau betul Anwar Ibrahim tidak layak jadi Perdana Menteri, tidak layak bertanding dalam pilihan raya. Persoalan pertama yang paling mudah, kenapa peguam ini tidak bising waktu Anwar Ibrahim bertanding di Tambun dahulu? Ini penting kerana ia melibatkan isu-isu perundangan, tapi jauh lebih penting daripada itu, ia melibatkan sama ada seorang itu layak menjadi seorang ahli Dewan Rakyat. Seorang Perdana Menteri wajib dari segi undang-undang menjadi seorang ahli Dewan Rakyat. Kalau kelayakan dia menjadi ahli Dewan Rakyat itu dipersoalkan, ataupun seperti mana kes ini sekurang-kurangnya kami percaya dia tidak ada kelayakan untuk menjadi seorang ahli Dewan Rakyat, maka dia tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Maka apa yang kita perlu buat? Sekarang ini bola telah pun dilontarkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datanglah ke mahkamah. Kita mohon jangan minta imuniti lagi. Kita minta supaya berani tunjukkan bahawa dia benar-benar telah memenuhi peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan juga peruntukan perundangan. Ini mempunyai implikasi yang amat besar, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kadang-kadang kita boleh bercakap politik, ya, kita mungkin berbeza pendapat, tapi ini merupakan asas undang-undang negara. Mana-mana rakyat Malaysia yang ingin bertanding dalam mana-mana pilihan raya untuk dilantik sebagai ahli Dewan Rakyat di Parlimen, dia mestilah layak bertanding. Kita lihat kepada semua dokumen yang ada pada kita setakat ini, dia tidak layak untuk bertanding. Kalau beliau tidak layak untuk bertanding, bagaimana mungkin beliau layak untuk menjadi seorang Perdana Menteri? So, kalau dia tidak layak menjadi seorang Perdana Menteri, maka 221 lagi yang balance dalam Dewan Rakyat sekarang ini kena berfikir betul-betul. Adakah mereka mempunyai seorang dalam Parlimen yang sekarang ini dipersoalkan kelayakannya? Kepada rakyat Malaysia, tolong lagi sekali kita selalu tekankan, faham undang-undang, faham Perlembagaan Persekutuan, lihat kepada perbezaan antara kuasa memberi pengampunan perkara 42 dan bezanya dengan kelayakan menjadi seorang ahli Dewan Rakyat. Nak bertanding ni kena ada kelayakan. So, ini isu yang penting dan kita harap Mahkamah Yang Mulia dapat memberikan tarikh yang seberapa segera yang mungkin, dan kita harap kita boleh mempercepatkan pendengaran ini. Kerana kerisauan kami juga adalah, kalau ada seorang yang tidak harus atau tidak layak menjadi Perdana Menteri, apakah jadi kepada keputusan-keputusan yang telah pun dibuat, sedang dibuat dan akan dibuat selagi mana beliau masih menjawat jawatan Perdana Menteri?
Yang itu yang pertama. Yang kedua, kita nak jelaskan dengan sejelas-jelasnya, ini merupakan satu isu perundangan seperti mana saya nyatakan tadi, implikasinya besar. So, kalau ada yang merasakan bahawa ini dibuat kerana kita tidak puas hati dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, let's not take emotions into this. Ini soal undang-undang, soal integriti, soal tata kelola, soal governance, soal maruah jawatan Perdana Menteri tersebut. Dari segi undang-undang, kita tidak boleh main-main dengan perkara ini. Kita sebuah negara berasaskan kepada perlembagaan dan juga undang-undang. Kita sebuah negara hukum dan kita harap kita mendapat pendengaran yang adil. Terima kasih. Okey, macam mana? Sudah tengok video itu? Apa pendapat anda semua? Tinggalkan komen kamu semua. Baiklah, beberapa komen daripada netizen. Saya baca kepada kamu semua. Apa komen dan reaksi netizen apabila peguam ini nyatakan Anwar Ibrahim sebenarnya tidak layak jadi Perdana Menteri? Soalan pertama netizen ialah, kalau Anwar tidak layak jadi Perdana Menteri, siapa yang rasanya peguam kata ini layak? Orang tahu peguam ini sangat dominan, sangat rapat dengan Mahathir. Jadi sudah tentu kalau ditanya siapa yang layak jadi Perdana Menteri, mungkin dia akan nyatakan dan dia akan sokong Mahathir lagi jadi Perdana Menteri. Tapi ramai netizen kata, kalau Mahathir jadi Perdana Menteri, dia lagilah tidak layak, kata mereka. Sudah jadi 2 kali, lepas itu sudah dibuang oleh rakyat. Maksud dibuang ialah dia kalah teruk di Parlimen Langkawi. Bukan sekadar kalah, tapi sampai hilang wang deposit. Jadi layak lagi kah Mahathir jadi Perdana Menteri? Sudah tentu tidak. Itu adalah reaksi netizen. Kalau bukan Tun Mahathir yang peguam ini mahu, siapa lagi yang layak jadi Perdana Menteri? Kamu nyatakanlah, tanya kepada peguam ini, siapa yang dia nak cadangkan jadi Perdana Menteri? Siapa? Kita nak tanya siapa? Dan satu perkara lagi. Harus peguam ini tahu, Anwar Ibrahim sudah dilantik, dipilih oleh Kebawah-Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong sebagai Perdana Menteri. Kenapa kamu kata begitu? Bukankah itu satu tindakan seperti derhaka? Saudara, beberapa komen daripada netizen, dia kata, kalau dah pandai sangat dan terror sangat, datanglah berjumpa menghadap Kebawah-Duli Yang Maha Mulia di-Pertuan Agong. Ada lagi netizen jawab, Kamarul Zaman kata, muka tak malu. Anwar ni Agong yang telah pun memilih beliau, kata beliau. Hang layaklah nak makan, kata beliau. Apa yang kau fikir mungkin tidak terfikir oleh rakyat. Jangan layan itu, kata Aziz Latif. Beliau kata, Perdana Menteri Anwar Ibrahim jangan layan permintaan orang-orang yang mahu Anwar Ibrahim turun. Yang aku hairan lah kan, yang logiknya, kalau betul dia ini nak mengata Anwar Ibrahim tak layak, patutnya dari dulu lagi dia sudah cakap. Waktu Anwar Ibrahim keluar penjara bersama dengan pengetahuan Tun Mahathir Mohamad. Kenapa peguam ini tidak bising waktu itu? Sebab dia bersama dengan Mahathir. Selepas itu, selain daripada itu, beliau juga tidak bising ketika Anwar Ibrahim bertanding di Parlimen Tambun. Waktu itu kau patut bising, bukan selepas Anwar Ibrahim naik Perdana Menteri. Itu penting. Kenapa waktu Anwar Ibrahim mau dilantik mula-mula jadi Perdana Menteri kau tak bising? Anwar Ibrahim sudah 2 tahun menjadi Perdana Menteri, baru tiba-tiba kau bising. Itulah. Jangan risaulah, kata Aziz Latif. Dia orang tak mampu buat apapun. Mereka terdesak tu. Segerakan siasatan ke atas mereka semua yang terlibat dengan salah laku dan rasuah. Percepatkan proses dengan segera, kata Aziz Latif. Oh, rupa-rupanya ada juga orang yang takut dengan Anwar Ibrahim, takut rahsia mereka terbongkar. Kenapa semasa Perdana Menteri Anwar Ibrahim bertanding di Port Dickson dan Tambun, kau orang tidak melalak, kata Insinyur Zaki Nusa. Mohon pihak berwajib ambil tindakan kepada peguam yang menyebar-nyebar seperti ini, kata IR Zaki. Betul juga lah kan? Waktu Anwar Ibrahim keluar daripada penjara, mula-mula dia bertanding di Parlimen Port Dickson supaya dia jadi layak jadi ahli parlimen. Tapi waktu tu kau tak bising pun. Sebab kenapa? Kau sama-sama menyokong dengan Tun Mahathir. Nah, terbuktilah.
Bukan. Muhammad Rozi kata, hang yang kata taklah apapun kau pakai, macam-macam lah dia cakap. Ini peguam yang tak faham tentang proses pengampunan sepenuhnya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim, kata hadir-hadir. Atau pura-pura tak faham, lebih kepada mengikut kepada beberapa orang pemimpin lain, katanya. Roslan kata, betul tuh, kau sepatutnya yang layak jadi Perdana Menteri. Dia menyindir peguam ini. Kata Roslan, betul lah tuh, kau yang sepatutnya layak jadi Perdana Menteri, bukan Anwar, sebab kau terpaling cerdik. Masuk dulu jadi ahli parlimen lah nanti, baru tahu berapa cerdiknya kau, kata beliau. Mokhzani kata, yang beri pengampunan penuh tuh yang di Pertuan Agong. Yang lantik Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri adalah yang di Pertuan Agong. Tiba-tiba kau pula kata Anwar Ibrahim tak layak. Apa kes nih, kata beliau. Apa punya kes nih, kata dia. Kau pula kata dia tak layak. Keliling YDPA ada penasihat-penasihat undang-undang, ada peguam, ada penasihat pribadi. Apa semua tu salah buat keputusan kah? Kata Mokhzani Mokhtar. Kau dengan orang-orang yang di sekeliling kau tu pun tak betul juga. Janganlah lebih-lebih lah, katanya. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak perlu nak buktikan sebab dah memang terbukti dia layak jadi Perdana Menteri. Acu Kojek kata, dia kata terima kasih dengan suara Tuan. Azmi Muhammad kata Anwar dan Zahid ini macam-macam lah dia cakap. Aku pun tak tahulah. Mohamed Hatta kata, budak hingusan, jangan rosakkan negara kerana politik sempit. Ekonomi negara sedang bangkit dengan hebat. PRU dah selesai, tunggu PRU 16 pula. Sabarlah bro. Oke, kita tamatkan ulasan kali ini dengan satu nasihat. Kalau betul Anwar Ibrahim tidak layak jadi Perdana Menteri, ditolak oleh rakyat, tunggulah PRU nanti. Kita tengoklah kan siapa yang akan kalah dan siapa yang akan tewas. Kita jumpa lagi. Bye-bye.